Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini perbincangan kita dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqh Al-Islami, pengenalan kepada pengajian ilmu fiqh. Kita bincang hari ini adalah Madrasah Ar-Ra'yi. Sebelumnya kita bincangkan Madrasah Al-Hadis, Madrasatul Hadis. Madrasatul Ra'yi ada beberapa term ataupun nama lain bagi Madrasatul Ra'yi. Ada dipanggil Madrasah Ahli Ra'yi, Madrasatul Kufah, Madrasatul Iraq. Semuanya sama, merujuk kepada satu, iaitu Madrasatul Ra'yi. Dan yang kerap digunakan secara ghalibnya, kebiasaannya adalah Madrasatul Ra'yi. Okey, manhaj Madrasatul Ra'yi atau Madrasatul Iraq ini dalam fiqh, iaitu tidak berbeza. Manhaj Ahlul Iraq tak berbeza dengan manhaj Ahlul Hijaz. Apa yang tak bezanya? Iaitu dari segi berpegangnya kepada nas. Berpegang kepada apa? Berpegang kepada nas. Diletakkan yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Sebelum mereka pergi kepada ijma'. Kemudian barulah al-ijtihad bir-ra'yi. Al-Quran, hadis, kemudian ijma', kemudian barulah al-ijtihad. Cumanya mereka ini memperbanyakkan qiyas dan juga ijtihad bir-ra'yi. Kerana membina ke atas keimanan mereka, iaitu syariat di sisi mereka adalah ma'qulatul ma'na. Bila sebut tentang syariat di sisi ahlur ra'yi adalah apa? Adalah ma'qulatul ma'na. Apa itu ma'qulatul ma'na? Iaitu kita panggil illah, yang boleh tahu sebab ataupun illah. Kalau ghairu ma'qulatil ma'na, lawannya ghairu ma'qulatil ma'na maknanya ta'abbudi. Okey. Yang mana akal dapat tahu illah hukum ataupun apa, hikmah hukum daripada pensyariatan hukum hakam tersebut. Dengan sebab luasnya mereka ini berpegang pada ra'yi, maka banyaklah masalah-masalah baru di negara Iraq. Mimma adda ila kasratil furu' yang membawa kepada banyaknya cabangan-cabangan masalah-masalah juz'iyat di sisi madrasatul ra'yi. Okey. Bahkan kadang-kadang masalah-masalah ini daripada masalah-masalah yang ghairul waqi'. Apa ghairul waqi'? Masalah yang tak terjadi lagi, dipanggil sebagai al-iftiradat ataupun al-ihtimalat. Masalah-masalah yang kemungkinan possibility itu akan berlaku tapi tak berlaku lagi, atau kebarangkalian akan berlaku, andaian akan berlaku, al-iftiradat, dan juga dipanggil sebagai al-ihtimalat, masalah-masalah yang akan berlaku. Okey. Dan diitlakkan ke atas manhaj ini daripada fiqh dipanggil apa? Dipanggil fiqhul fardi, iaitu fiqh andaian. Kerana andaian di sisi mereka masalah sebelum berlakunya masalah tersebut. Okey. Kemudian kita lihat Madrasatul Ra'yi. Kita dah bincangkan sebelum ini bagaimana Umar Ibn Al-Khattab, antara yang paling ulama ataupun sahabat yang paling masyhur yang berkata dengan ar-ra'yi di kalangan sahabat, Umar Ibn Al-Khattab. Dan seorang pun di kalangan sahabat tidak luas, tidak, kita panggil, tidak bebaslah pada penggunaan ar-ra'yi ini. Tak mengguna secara meluas. Tetapi Umar Ibn Khattab mengguna secara meluas ar-ra'yi. Wa kana yabqa fil Madinah. Sayyidina Umar kekal di Madinah, tinggal di Madinah dan tak keluar daripada Madinah. Cumanya fiqh Sayyidina Umar tidak kekal di Madinah, walaupun dia yang
stay di Madinah, masih still lagi di Madinah, cuma fiqh dia tak kekal di Madinah. Nah, bahkan fiqh dia berpindah selepas kewafatannya, telah ditransfer ke negara Iraq. Kerana Iraq ini nazala bi jam'un kathirun minas sahabah. Kerana Iraq adalah tempat persinggahan banyak satu jamaah yang sangat besar di kalangan sahabat. Ketika mana tawazza'u fil amsar, mereka bertebaran di bandar-bandar di negara-negara yang Islam jajah. Diriwayatkan bahawasanya nazala biha, telah singgah di negara Iraq ini lebih daripada 300 sahabat. Di kalangan mereka siapa dia? Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Abu Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik, Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah bin Al-Yaman. Okey, banyak lagi di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Antara sahabat-sahabat ini yang mereka singgah ataupun tinggal di negara Iraq, raiduhum fiha ilman, antara ketua mereka lah dari segi ilmunya, kefaqihannya, fiqahnya, iaitu Abdullah bin Mas'ud di negara Iraq. Sesungguhnya Umar ibn al-Khattab telah mengutuskan siapa? Abdullah bin Mas'ud ke Kufah. Wa kataba ila ahliha, Sayyidina Umar tulis surat kepada penduduk Kufah, inni ba'astu ilaikum Abdullah bin Mas'ud mualliman wa waziran, aku hantar kepada kamu Abdullah bin Mas'ud menjadi tenaga pengajar, guru, dan juga menjadi gubernur di sana. Fakana bihaqqi an na'tabir Abdullah bin Mas'ud muallimuhum al-awwal. Jadi selayaknya lah kita mengambil kira Abdullah bin Mas'ud ini, kita anggap dia sebagai guru yang pertama ataupun ketua pengasas kepada Madrasatul Kufah. Diriwayatkan bahawasanya Sya'bi telah berkata daripada Ibnu Mas'ud, ma dakhala ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anfa ilman wala afqahu minhu. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi yang masuk ke negara Iraq yang lebih manfaat ilmunya, lebih faqih ilmunya berbanding dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sangat teruja dengan fiqh Sayyidina Umar, wa ala darbihi sara, di atas cara manhaj fiqh Sayyidina Umar. Abdullah bin Mas'ud berjalan di atas cara landasan tersebut, sehingga diriwayatkan annahu lam yakun yukhalif Umar fi syai'in mimma dhahaba ilaihi, sehingga diriwayatkan bahawasanya Abdullah bin Mas'ud tidak mukhalafah, tidak bertentangan dengan Sayyidina Umar pada sesuatu yang Sayyidina Umar telah berpendapat dengan pendapat tersebut. Apa yang Sayyidina Umar berpendapat dengan pendapat itu, maka Abdullah bin Mas'ud lalu dengan laluan yang sama, pendapat yang sama. Adapun Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, faqad dhahara ta'thiruhu fi hadhihi al-madrasah asna'a maqamihi bainahum ba'da an ittakhadha al-Kufah muqirran lil khilafah haitsu tafaqqaha alayhi wa akhadha anhu 'ilm illa an qasara muddat iqamatihi bainahum wa ma sahibuha min fitan. Ali bin Abi Talib telah zahirlah kesan pengaruhnya pada madrasah ini. Madrasah apa? Madrasah Ahlul Iraq, madrasah Ahlul Kufah. Madrasah Ahlul Kufah. Selepas mana dijadikan Kufah itu adalah sebagai maqarran lil khilafah, tempat untuk khilafah, kepimpinan Kufah. Maka pada ketika itu telah zahirlah fiqh yang dibawa oleh Ali bin Abi Talib di atas manhaj ataupun dasar daripada manhaj Ahlul Kufah.
Okey. Di mana tafaqqaha alaihi wa akhadha anhu al-ilm. Di mana telah belajarlah fiqh, tafaqqah dengan siapa? Dengan Ali, dan juga telah mengambil ilmu daripadanya. Iaitu penduduk Kufah mengambil ilmu daripada Sayyidina Ali. Begitulah juga mereka belajar dengan Sayyidina Ali. Cumanya tempoh iqamah, tempoh tinggalnya Sayyidina Ali bersama Ahlul Kufah itu pendek. Wa ma sahibuha min fitan. Dan apa yang bersama dengan Sayyidina Ali bermacam-macam ujian dan juga fitnah. Ja'ala atharuhu al-fiqh khilala hadhihi al-muddah ghayra zahir. Yang menjadikan asar fiqhi, iaitu kesan peninggalan fiqh daripada Sayyidina Ali semasa tempoh ini tidak berapa tampak, tak berapa jelas, tidak ke depan. Wa khassatan wa anna mu'adham ansaruhu lam yakunu mahalla thiqat al-fuqaha nadharan li tashayyu'ihim wa ta'assubihim lahu bil haqq wal batil. Especially terutamanya kebanyakan penolong-penolong Sayyidina Ali ni, mereka ni tidak jadilah tempat siqatal fuqaha, orang yang dipercayai oleh ulama fiqh. Sebab apa? Kerana melihat mereka pengikut Sayyidina Ali ni, penolong-penolong Sayyidina Ali ni, sebahagian Syiah tashayyu'ihim, dan sebahagian mereka ta'assub dengan Sayyidina Ali, dengan hak dan juga batil, perkara yang betul ke salah, semua mereka tetap mengatakan kami setia bersama Sayyidina Ali. Itu ulama fiqh tak berapa nak letakkan kepercayaan sangat kepada pengikut-pengikut Sayyidina Ali. Adapun pada zaman tabi'in, maka ashhur man intaha ilaihi fiqh haula'i sahabah. Adapun pada zaman tabi'in, maka fa ashhur man intaha ilaihi, maka yang sampai kepadanya fiqh sahabat-sahabat ini di kalangan tabi'in. Di Kufah 6 orang di kalangan pembesar-pembesar tabi'in. Nampak tak? Fa ashhur man intaha ilaihi fiqhu haula'i sahabah minat tabi'in. Yang paling masyhur lah orang yang sampai kepadanya fiqh sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi, fiqhu haula'i sahabah minat tabi'in fil Kufah, iaitu tabi'in yang mengambil ilmu daripada sahabat. Semuanya ada berapa orang? 6 orang di kalangan kibarut tabi'in. Apa maksud kibarut tabi'in? Iaitu tabi'in yang senior. Di antaranya adalah Alqamah bin Qais al-Nakha'i, Al-Aswad Yazid bin Nakha'i, Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamdani, Shuraih bin Haris Al-Qadi, Ubaidah bin Amr Al-Salmani Al-Muradi, Al-Haris bin Abdullah Al-A'war. Ini semua 6 orang tabi'in, senior tabi'in yang mengambil fiqh dengan sahabat. Sebab berpegangnya Ahlul Iraq, Ahlul Iraq, mereka berpegang dengan Ar-Ra'yi, Madrasatul Ra'yi ni. Iraq ini adalah warithul hadarah al-Farisiyah al-mutaqaddimah. Mereka ni telah mewarisi ketamadunan Farsi yang dahulu. Jadi banyaklah di dalamnya beberapa isu-isu dan juga masalah-masalah, ila janibi qillatil ahadith, sehingga sedikitnya hadis-hadis dan juga sedikitnya periwayat yang diiktibar, yang diambil kira di negara itu, bersandarkan kepada pendapat Ibnu Mas'ud yang dianggap sebagai imam kepada Ahlul Ra'yi di mana? Di Kufah. Okey. Walladhi qada fatratan tawilatan min hayatihi bil Kufah. Dan apa yang telah diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam tempoh yang panjang dalam kehidupan Abdullah bin Mas'ud ketika mana berada di Kufah. Setiap yang demikian ini sa'ada ala nusyu'ir ra'yi wal istikthar minhu,
adalah dia nak membantu untuk mengembangkan ar-ra'yi, memperbanyakkan ar-ra'yi. Ar-ra'yi ni pandangan, melihat illah hukum di negara Iraq. Kerana ini kita mampu untuk kita katakan di antara sebab-sebab di antara sebab-sebab mengambil madrasah al-Iraq, antara sebab-sebab madrasatul Iraq, mereka berpegang dengan ar-ra'yi. Tuan-tuan kena faham, madrasatul ra'yi ini juga disebut sebagai madrasatul Kufah atau madrasatul Iraq. Okey? Jadi madrasatul Kufah yang mana yang dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud, semua yang kita sebutkan tadi, Abdullah bin Mas'ud nak untuk mengembangkan ar-ra'yi, untuk memperbanyakkan menggunakan ar-ra'yi di negara Iraq. Sebab itu kita katakan apa? Antara sebab-sebab madrasatul Iraq atau madrasatul Kufah mereka berpegang dengan ar-ra'yi, yang pertamanya kerana ta'assurihim bi tariqati muallimihim al-awwal, iaitu kerana terkesannya mereka dengan cara pembawakan guru mereka yang pertama, iaitu Abdullah bin Mas'ud, fil akhdhi bir ra'yi, yang mana berpegang dengan ar-ra'yi. Di kalangan orang yang takharraja ala yadayh, yang graduan graduan Abdullah bin Mas'ud adalah Shuraih dan juga Sya'bi, Shuraih dan juga Sya'bi, kemudian Alqamah, dan juga Ibrahim an-Nakhai. Okey, Ibrahim an-Nakhai ini antara yang senior lah, yang mengambil ilmu daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia? Iaitu yang mengambil graduan daripada Abdullah bin Mas'ud, Shuraih, Sya'bi, Alqamah, Ibrahim an-Nakhai. Okey, yang keduanya sebab berpegangnya Ahlul Iraq dengan ar-ra'yi, kerana Iraq ini adalah manba' Syiah, tempat munculnya Syiah, tempat tetapnya Al-Khawarij, dan juga dipanggil Darul Fitnah, negara yang penuh dengan fitnah ujian. Sehingga kasurat fihil ahadis, banyaklah hadis-hadis yang maudhu', yang lahir di negara Iraq. Kerana ini sesungguhnya ulama telah mensyaratkan di Iraq dengan beberapa syarat untuk penerimaan hadis, dan mereka ketat pada penerimaan asar, terutamanya apabila hadis daripada hadis-hadis ahad, hadis-hadis ahad. Kerana itu lam yusallim, tidak diterima daripada hadis, tidak diterima hadis daripada mereka melainkan satu golongan yang kecil di negara Iraq ini, Ahlul Iraq. Sedikit di kalangan mereka hadis, maka mereka terpaksalah menggunakan ar-ra'yi. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, dalam kitabnya Muqaddimah, dia kata apa? Wa kana al-hadis fil Iraq, hadis negara Iraq ni sedikit, maka fa'akthiru, maka memperbanyakkanlah qiyas. Okey, memperbanyakkanlah qiyas. Seterusnya, antaranya mereka berpegang dengan ar-ra'yi Ahlul Kufah atau Ahlul Iraq kerana banyaknya isu an-nazilah wal mustajaddah yang berbangkit di negara Iraq, li ghalabati tahaddur ala ahli, kerana apa? Kerana hadarah ketamadunan telah bangkit kepada bumi di bumi Iraq. Wa ma damat hadhihi al-umur, dan selagi mana perkara-perkara ini tak ada nas padanya, maka tak dapat, tidak perlukan ijtihad bil ra'yi. Seterusnya, perbezaan antara madrasatu ahlul ra'yi dan juga madrasatu ahlul hadis. Yang pertama, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manhaj
ahlur ra'yi, yaqumu ala fiqhur ra'yi wa isti'malil qiyas. Mereka menggunakan qiyas, dan juga mereka menggunakan fiqh ar-ra'yi. Fiqh ar-ra'yi iaitu ijtihad. Kerana bersandarkan kepada al-marwiyat, riwayat-riwayat daripada syekh mereka, daripada sahabat, dan riwayat tersebut adalah amat sedikit. Wa min ahammi khasa'is hadhil madrasah, di antara khususiat keistimewaan madrasah ini, annaha tara anna nusus syariah ma'qulatul ma'na fayukthiruna minal qiyas wa yuftuna fil masail qabla wuqu'iha. Antara keistimewaan madrasatu ahli ra'yi, apa dia? Madrasah ahli ra'yi, apa keistimewaan dia? Keistimewaan dia, mereka ni melihat kepada nas syariat yang ma'qulatul ma'na. Apa itu yang ma'qulatul ma'na? Yang boleh berijtihad, yang tahu, yang bukan ta'abbudi. Maka mereka memperbanyakkan qiyas, dan mereka memperbanyakkan juga fatwa dalam beberapa isu masalah yang belum lagi berlaku. Kemudian al-waqa'i' fi mujtama' al-Iraq, perkara-perkara yang berlaku pada masyarakat Iraq, kathiratan jiddan, banyak sangat, kerana luasnya Iraq, dan juga besarnya anasir kemanusiaan yang berbeza. Bersandarkan kepada ahlul Iraq ini daiman musrihan lil ahdath wal fitan was sira'at, kerana dia ni banyak sangat, negara Iraq ni berlaku fitnah, pergaduhan, pertelingkahan. Fakana muwattinan li Syiah, ada tempat Syiah ni sebenarnya di mana? Iraq. Dan juga tempat Khawarij, masaran lil jadal, dan juga tempat untuk berdebat. Faqad i'tamada madrasatul hadis, madrasatul hadis telah berpegang dengan hadis-hadis dan juga asar-asar. Ini kerana banyaknya orang yang tetap di kalangan sahabat di Madinah. Wa qillatul waqa'i', sedikit sangat peristiwa yang berlaku, li ghalabatil badawah ala ahli Hijaz, kerana badawah, ghalabatil badawah, banyaknya al-badawah badwi, orang kawasan pedalaman, ala ahli Hijaz, pada penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz ini banyak lagi orang-orang yang di kawasan pedalaman. Dan sedikitnya berlaku perkara-perkara dan juga isu-isu kerana li ghalabatil badawa ala ahli Hijaz, kerana ramainya orang yang duduk di kawasan pedalaman. Faqalla indahum, maka sedikitlah di sisi mereka penggunaan ar-ra'yi dan juga qiyas pada madrasatul hadis. Perkara yang kedua, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Perkara yang kedua dipanggil sebagai ghalabatu isti'malir ra'yi wal qiyas. Ghalabah, penggunaan ar-ra'yi dan juga qiyas di sisi madrasatu ahli ra'yi. Kerana apa? La ya'ni annaha mu'arridah anil ahadith, mu'arridah anil ahadith wal athar, bal laqad ishtahara min fuqaha'ina
man kana ya'tamidu al-ahadith wa yanfiru min al-qiyas wal-ra'yi wal-fiqh al-iftiradi misal al-imam al-Sya'bi wa najidu min ahli al-Hijaz madrasat al-hadith man ghalaba alaihi isti'mal ar-ra'yi man ghalaba alaihi isti'mal ar-ra'yi hatta 'arafa bihi misal Rabi'ah ar-ra'yi. Hadha wa qad ittafaqa al-ulama wal fuqaha ala wujubi ar-ruju' ila an-nusus idza sahhat wa kana sarihatan fi dalalatiha wa annahu la yanbaghi al-wuquf 'inda harfiyyah hadhihi an-nusus kama fa'ala al-madhhab al-zahiri bal yajibu ta'arruf ila 'ilal asy-syari'ah wa ghayatiha wa maqasidiha min tashri' al-ahkam hatta yumkin istinbat ahkamin munasabatin linnawazil al-jadidah wa hadha mimma huwa muqarrirun fi usul syariah wa ma yusamma bil fiqh al-maqasidi ay al-fiqh alladhi ya'tamidu ala maqasid syariah. Okey, yang kedua, penggunaan yang banyak pada ar-ra'yi dan juga qiyas di sisi madrasatu ahli ra'yi bukan bermaksud dia berpaling daripada hadis, daripada asar, tidak. Bahkan ustuhira min fuqahaiha, yang masyhur di kalangan ulama-ulama fiqhnya ahli ra'yi ini, man kana ya'tamidul ahadis, orang yang berpegang kepada ahadis, kepada hadis. Yang masyhur di kalangan ulama-ulama fiqh, ulama fiqh ahli ra'yi, mereka berpegang dengan hadis. Mereka cuba nak mengelak daripada qiyas ataupun ra'yi ataupun fiqh iftiradi. Seumpama Imam Sya'bi, dan kita dapati min ahli al-Hijaz, dan kita dapati daripada ahli al-Hijaz madrasatul hadis, yang mana orang yang mana dikuasai ke atasnya isti'mal ar-ra'yi hatta 'arafa bihi, dia banyak menggunakan ar-ra'yi sehingga ia dikenali, dikenalilah dengan ra'yi ini, dikenalilah Rabi'ah ar-ra'yi. Okey. Ini sesungguhnya ulama sepakat, ulama fiqh, ulama dan juga ulama fiqh sepakat, wajib rujuk kepada nas apabila nas tersebut sahih, seperti mana telah melakukan oleh al-mazhab al-zahiri. Bahkan wajib ta'arruf, mengetahui illatis syariah, illah, ghayatus syariah, maqasidus syariah, di kalangan penuntut ilmu yang belajar tasyri'ul ahkam, sehingga dia memungkinkan ia untuk mengistimbatkan hukum hakam yang sesuai pada an-nawazil al-jadidah, isu-isu yang berbangkit. Ini adalah muqarrar silibus pada usul syariah, yang dinamakan sebagai fiqhul maqasidi. Tiada ikhtilaf antara ahlul ra'yi, ahlul hadis. Dia adalah ikhtilaf pada berpegang ar-ra'yi, berpeganglah pada al-akhdhu bir-ra'yi wa adamil akhdhi bihi, dan tidak berpegang dengan ar-ra'yi. Hanya saja ikhtilaf, perbezaan itu datang sebagai natijah kerana banyaknya hadis-hadis dan juga asar-asar, dan juga qillatiha, sedikitnya kesan daripada hadis-hadis dan juga asar. Bukanlah dari kalangan ahlul hadis man yuqaddim ar-ra'yahu ala sunnah al-thabitah. Bukanlah di kalangan ahlul hadis orang yang mana datangkan pendapatnya
ke atas hadis, bukan. Wa innama adamu usuli sunnah, hanya saja tidak mahu sampainya hadis kepadanya, ataupun ataupun kerana tidak ada siqahnya pada riwayat, ataupun kerana adanya qadihah keaiban, maka riwayat tersebut ditinggalkan dan dia mengatakan apa, wa huwa bi ra'yi, itulah pendapat aku. Seperti itu ahlul Hijaz, faqad kanu yasta'miluna ar-ra'yi, mereka menggunakan ar-ra'yi, mereka menggunakan qiyas. Idza a'wazahum al-hadis, mereka menggunakan ar-ra'yi dan juga qiyas. Okey, mereka menggunakan ar-ra'yi dan juga qiyas. Tetapi penggunaannya sedikit dinisbahkan kepada ambilnya mereka dengan hadis. Makna mereka lebih cenderung ambilnya mereka daripada ar-ra'yi dan juga ijtihad. Tetapi benda ni sedikit dengan nisbah kepada mereka mengambil hadis. Mereka mengambil hadis. Nampak perbezaan dia? Iaitu dalam masalah ini, masalah ahlul ra'yi, madrasatu ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz ni apa? Iaitu dipanggil sebagai ahlul Hijaz, dan juga ahlul Hijaz dipanggil apa? Madrasah apa dia? Ahlul hadis. Mereka selalu menggunakan ar-ra'yi dan juga qiyas. Okey, tetapi sedikitlah dengan nisbah kepada ambilnya mereka dengan hadis. Berpegang mereka dengan hadis. Mereka lebih berpegang kepada illah sebab, illatul hukum. Okey. Kita lihat sikit lagi. Antara perbezaan ahlul hadis, ahlul ra'yi. Madrasatu ahlul ra'yi. Madrasatu ahlul hadis adalah di Hijaz. Hijaz ni di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Manakala madrasatu ahlul ra'yi adalah di mana? Di Kufah. Di mana? Di Kufah. Al-hayah fiha basitah qillatul masail al-jadidah. Kehidupan yang mudah ketika mana berada di Madinah, kerana banyaknya hadis-hadis dan banyaknya sahabat, banyaknya sahabat radhiyallahu taala anhum. Okey, banyaknya sahabat di Hijaz ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiganya adalah laisa fiha al-hadis al-mawdu'ah. Tidak banyak hadis-hadis dan juga perkataan sahabat. Perkataan sahabat, hadis-hadis sahabat, banyak hadis-hadis dan juga banyaknya sahabat berkata, perkataan sahabat. Itu dipanggil madrasatu ahlul ra'yi. Dan tidak ada hadis-hadis maudhu'. Di mana? Di madrasatu ahlil hadis tak ada. Al-kathir min syuyukhihim min ahli hadis, banyaknya syekh-syekh mereka daripada ahlul hadis yukrihun al-fiqh at-taqdiri qillat al-furu'. Jadilah mereka ini yakrahun, tidak suka fiqh taqdiri, fiqh yang dianggap sebagai takdir, andaian. Kerana bila sebut andaian, masalahnya sedikit. Wa adam al-hajah, tak berhajat kepada ar-ra'yi, tak perlu kepada ar-ra'yi. Kerana apa? Kerana banyaknya hadis dan juga sedikitnya masalah yang baru. Isu yang baru sedikit,
kemudian banyak hadis-hadis digunakan untuk diperbanyakkan letak hadis. Tidak berhajatlah kepada ra'i ahlul hadis ni, kerana banyaknya hadis pada ketika tu. Berapa nak tulis lagi ijtihad? Okey. Dan sedikit masalah yang berbangkit pada ketika itu. Sebab itu kita katakan ahlul hadis, i'timad mereka hanyalah kepada hadis itu lebih besar. Kemudian di negara Iraq adalah dipanggil Kufah, Hijaz dipanggil Madinah, Kufah dipanggil Iraq. Okey, kehidupannya di dalamnya maq'alah kasratul masail al-jadidah, masalah cukup banyak, masalah yang baru. Okey, masalah yang baru cukup banyak. Kemudian sedikit hadis-hadis dan juga perkataan-perkataan sahabat. Sedikit. Okey. Dan negara Kufah juga adalah fiha al-hadis maudhu'ah. Ada juga hadis-hadis yang maudhu', yang direka, hadis palsu. Dan perkara yang kelima, al-kathir min syuyukhihim min ahli ra'i. Banyaknya daripada syekh-syekh mereka di kalangan ahli ra'i. Syekh mereka termasuk Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-kathir min syuyukhihim min ahli ra'i. Banyaknya mengambil daripada syekh mereka di kalangan ahli ra'i. Ya'maluna bil fiqh taqdiri. Mereka mengerjakan, melakukan dengan fiqh taqdiri, kasiratul furu'. Mereka lebih berpegang kepada fiqh taqdiri. Banyaklah isu-isu masalah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, second last, bihaja ila ra'yi liqillatil ahadits wa kasratul masail fiha. Berhajat kepada ar-ra'yi, ijtihad, kerana sedikitnya hadis dan juga hadisnya sedikit, masalahnya begitu banyak, masalah baru. Sebab itu kita katakan al-qiyas. Kita katakan apa? Mereka berpegang kepada ar-ra'yi dan juga kepada qiyas lebih banyak. Lebih banyak. Madrasatu ahlul hadis, mereka berpegang ke atas hadis lebih banyak. Madrasatu ahlul ra'yi, mereka berpegang kepada ar-ra'yi dan juga qiyas lebih banyak berbanding dengan melihat kepada hadis sahaja. Okey. Antara contoh perbezaan madrasatu ahli hadis dan juga madrasatu ahli ra'i. Antara perselisihan di antara mereka, apa dia? Iaitu ikhtilafuhum fil ila. Berbezalah mereka pada ila, bersumpah tak nak bersama dengan isteri selama 4 bulan. Faman ala min zawjatihi hal yutlaqu alaihi bil qada 4 ashhur duna an yafi al zawj, atau tawaqqafa ba'da madha 4 ashhur. ذهب الجمهور إلى التوقف فإما لأن يقف أو يطلق بعد مضي 4 أشهر وهو رأي بعض الصحابة منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنها. Okey. Antara perbezaan apa tu ya? Perbezaan pada al-ila. Ila ni apa? Suami yang bersumpah terhadap isterinya. Hal yutlaqu alaihi bin qida, adakah wajib ke atasnya habiskan 4 bulan? Tidak. Duna an yafi az-zawj, tidak membayar fai, harta rampasan peperangan. Suami tak perlu suami an yafi az-zawj.
Atau tawaqqafa ba'da mudhi arba'ata ashhur, ataupun tawakuf dulu harta tu, KIV dulu harta tu sampai selepas berlalunya 4 bulan. Pendapat jumhur adalah at-tawaqquf, tak kata apa-apa, kita KIV dulu. Au yutlaq ba'da mudhi arba'ata ashhur, ataupun diletakkan selepas 4 bulan, berlalunya 4 bulan. Wa huwa ra'yi, dia adalah ra'yun ba'du sahaba minhum, dia adalah pendapat sebahagian sahabat di kalangan mereka, seperti mana pendapat daripada Umar radhiyallahu taala anhu. Telah berpendapat ahlul ra'yi. Apa mereka berpendapat ahlul ra'yi? Talak itu, talak berlaku dengan semata-mata talak. Talak berlaku dengan semata-mata talak. Talak berlaku dengan semata-mata inqidha'il ashhur al-arba'ah, iaitu telah berlalunya 4 bulan. Wa huwa ra'yu Ibni Mas'ud, pendapat Ibnu Mas'ud. Kita habiskan sikit lagi, iaitu perbezaan mereka pada qada', pada keputusan di mahkamah ataupun pada perempuan. Ahlul Hijaz mereka mensyaratkan pada demikian itu, pada siapa? Pada ahlul Iraq. Ahlul Hijaz mereka mensyaratkan pada lelaki yang demikian, iaitu Kufah ataupun ahlul Iraq. Wa yukhalifuhum ahlur ra'yi, dan mereka pula bertentangan dengan ahlul ra'yi, sebab berbezanya madrasah keduanya merujuk kepada isti'malur ra'yi wa isti'malul hadis. Faqad akhadha jumhur bi hadis, majoriti di kalangan ulama mereka berpegang, lan yufliha qaumun wallu amrahum imra'atan, tidak akan berjaya satu kaum yang memimpin urusan mereka adalah perempuan. Okey, tidak berjaya seorang kaum yang mereka telah melarikan urusan mereka, yang mereka apa dia kita katakan tadi, Ahlul Iraq mengkiaskan qada', hukum untuk menjadi pemimpin, ke atas saksi. Maka fama yajuzu, tidak bolehlah padanya syahadatul mar'i, tidak boleh padanya, tidak boleh, okey, syahadatul mar'i, penyaksian seorang perempuan, yajuzu fi qada'uha, yang haruslah padanya menunaikannya. Okey, qada' mereka telah qiyaskan ke atas syahadah. Jadi apa yang harus pada syahadatul mar'ah, yajuz harus juga pada mengqada'kan syahadah. Okey, yang terakhir, kesimpulan daripada fiqh pada zaman tabi'in, ada beberapa keistimewaan lah. Yang pertamanya, zahirlah madrasah fiqh, dan kerana mengikut kepada peredaran zaman. Wa kana mu'azzamuha, adalah wa kana mu'azzamuha, mana adalah yang agungnya pengikutnya madrasah mazhab fiqhnya. Faqad zaharat madaris, telah zahirlah madrasah fiqhiyah, kerana mengikut kepada zaman ketika itu yang perlukan kepada fiqh.
dan kebanyakan di kalangannya penduduk tersebut qad dhahara min asasin siyasiyin misal khawarij wa syiah, telah zahirlah kepada mereka asas siasi seumpama khawarij dan juga syiah. Zuhuru fatwa as-sahabah. Nombor 2, jelaslah fatwa sahabat dengan sifatnya masdar hakiman fil fiqh al-islami. Qad zaharat, telah zahirlah pada asar ini, iaitu fatwa as-sahabah, fatwa sahabat. Wa kana masdaran jadidan, dia adalah satu buku yang baru. Yang keempat, zuhurul haja ila hifdzil ahadis, iaitu telah zahirlah hajah, keperluan untuk menjaga hadis. Telah zahir juga muncul pada zaman ini hadis-hadis, telah muncullah pada zaman ini hadis-hadis. Telah muncullah pada zaman ini hajat untuk menjaga hadis-hadis an-nabawiyah dan juga kesan-kesan hadis, dan juga menghafal hadis. Qad zaharat fi hadzal asr, telah zahirlah pada musim ini, telah zahirlah pada musim ini telah zahir apa tu? Keperluan untuk menjaga hadis. Jadi Uthman ibn Affan dia berhajat untuk tulis balik hadis-hadis nabawiyah. Wa atharus sahabah, dan juga kesan-kesan peninggalan sahabat. Wa ba'da zuhuri haqqa harakatin wa du'al ahadis, selepas mana sahabat-sahabat kesan sahabat selepas zahirnya harakah dan juga wad'ul sinin. Yang keempat, dhallal fiqhul fi asri tabi'in ghairu mudawwan, fiqh pada zaman tabi'in tidak dibukukan lagi, maka tabi'un cuba mengikut mereka, menjejaki cara mereka untuk membukukan sesuatu masalah. Sebab tu kita lihat fiqh pada zaman tabi'in tidak dibukukan lagi. Pada zaman tabi'in mereka baru transfer je ke tempat lain. Okey, cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan masuk nanti, iaitu fiqh zaman izdihar al-fiqhi, InsyaAllah ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.